Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis binti Muhammad Azmi, nombor matrik 060851. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Dakwah dengan Kemudian Semester 3. Saya akan membentangkan transliterasi teks Jawi klasik Kitab Buriyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam bab 2 muka surat 101 yang membincangkan bab niat puasa wajib dan sunat. Dalam pembentangan ini saya akan menjelaskan hukum-hakam berkaitan niat puasa yang pelbagai, iaitu seperti puasa di bulan Ramadan, puasa sunat dan sebagainya. Seterusnya, bagi mengenal pasti kaedah niat puasa yang betul mengikut masa dan keadaan. Dan seterusnya, bagi membincangkan berkaitan syarat-syarat sah puasa dan juga ada membincangkan berkaitan dengan sahur ketika bulan Ramadan. Yang pertama, kita pergi kepada bab niat puasa yang wajib. Dan wajib pula pada puasa fardu itu mentakyinkan yang diniatnya sama ada yang diniatkan itu puasa Ramadan atau nazar atau kafarah seperti diniatkan sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan atau daripada nazar atau daripada kafarah dan jika tiada diniatkan akan sebab sekalipun. Tetapi jika yakin seorang akan bahawasanya ada atasnya puasa fardu sehari dan syak akan ketentuannya, adakah ia fardu qada atau nazar atau kafarah, nescaya memadilah akan dia berniat puasa yang wajib dan jika adanya serta syak sekalipun kerana darurat. Teks Jawi ini menerangkan bahawa hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang hendak berpuasa fardu dengan menetapkan atau menjelaskan niatnya pada jenis puasa fardu yang ingin dilaksanakan dengan niat seperti sahaja aku berpuasa esok hari daripada bulan Ramadan atau nazar atau kafarah kerana Allah Ta'ala. Oleh itu, sudah sempurna niatnya jika tidak disertakan sebab-sebab puasa itu dilaksanakan. Dan pada itu juga, sekiranya seseorang itu yakin bahawasanya diwajibkan ke atas dirinya untuk berpuasa fardu dan syak akan perkara tersebut sama ada ia merupakan puasa qada, nazar atau kafarah, maka sudah cukup padanya untuk berniat puasa yang wajib sahaja walaupun mempunyai perasaan syak atas sebab yang tidak boleh dihalang. Seterusnya, niat puasa sunat. Maksudnya di sini, hukumnya adalah wajib ke atas seseorang yang berpuasa sunat untuk mentakyinkan ataupun menentukan jenis puasa itu seperti puasa pada hari Isnin dan Khamis, puasa Arafah, Ashura, Al-Yaumul Bid dan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Tidak memadai bagi seseorang muslim itu untuk berniat secara mutlak sahaja, iaitu secara umum saja. Malah wajib ke atasnya untuk menentukan puasa jenis puasa tersebut. Seterusnya, masih dalam bab niat puasa sunat. Dan demikian lagi pada puasa sunat yang baginya sebab seperti puasa minta hujan yang tiada disuruhkan amal dan hanya senya takyin itu jadi syarat bagi sah puasa sunat jika ada puasa sunat itu dimaksudkan bagi dirinya dengan tertentu. Adapun jika tiada puasa itu dimaksudkan bagi dirinya dengan tertentu, hanya yang dimaksudkan wujud puasa barang puasa dan takyin padanya tiada jadi syarat sah, hanya adalah ia jadi syarat sempurna dan menghasilkan pahala atasnya. Maksudnya di sini, ketika seseorang melaksanakan puasa sunat yang tidak diharuskan ke atasnya seperti puasa sunat meminta hujan, telah menjadi syarat sah bagi puasa itu dengan menetapkan niat dengan menentukan jenis puasa tersebut. Dan jika seseorang itu melaksanakan puasa sunat yang diniatkan oleh dirinya dan jika ia tidak berniat puasa tersebut ke atasnya dengan sekadar wujudnya puasa itu, maka puasanya sudah dikira sah. Dan sekiranya ia menetapkan niat puasa itu, ia menjadi satu syarat yang sempurna puasa dan diberikan pahala ke atas dirinya. Kita pergi kepada bab niat puasa Ramadan. Dan tiada wajib ta'arud, yakni meniatkan fardu puasa fardu kerana bahawasanya puasa fardu Ramadan daripada yang baligh tiada dijatuh melainkan fardu bersalahan dengan sembahyang, maka wajib
padanya meniatkan fardu dari kerana sembahyang zuhur umpamanya. Daripada yang balik, terkadang jatuh sunat seperti sembahyang muaddah. Maksudnya di sini, tidak wajib ke atas seseorang itu dalam menetapkan lafaz fardu di dalam niat puasanya. Kerana puasa Ramadan itu sendiri sudah pastinya fardu daripada asalnya. Dan puasanya tetap sah kerana ia bukanlah perkara yang wajib di dalam sesuatu niat. Dan berbeza dengan lafaz niat di dalam solat, iaitu wajib untuk mentakyinkan lafaz fardu secara jelas. Akan tetapi ada juga terkadang ia menjadi sunat seperti dalam solat sunat muaddah. Bagi maklumat tambahan, menurut Imam Haramain bahawa orang yang muaddah itu cukup berniat saja. Misalnya solat zuhur atau asar, tidak perlu meniatkan fardu dalam niatnya kerana kedudukannya yang berubah menjadi solat sunat. Seterusnya, bacaan niat puasa bulan Ramadan. Teks sejauh ini menerangkan kepada kita bahawa berniat adalah merupakan syarat sah berpuasa dan hukumnya adalah wajib. Tanpa niat, maka tidak sah puasa seseorang itu. Hal ini kerana setiap ibadah tidak sah melainkan disertakan niat, seperti solat. Dan pada itu juga, ia juga menerangkan kepada kita sudah memadai dan tidak menjadi masalah jika seseorang umat Islam itu berniat dengan didatangkan atau digerakkan dalam hatinya dengan niat seperti berikut. Nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari daripada bulan Ramadan. Atau seseorang itu juga boleh berniat dengan niat yang lebih sempurna seperti berikut. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ia bermaksud saja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, masih dalam bab bacaan niat puasa bulan Ramadan. Bermula ialah yang terlebih akmal niat supaya sah ia dengan tiada ikhtilaf segala ulama dan supaya bezanya daripada segala lawannya seperti qada dan sunat dalam fardu nazar atau kafarah dan Ramadan yang qada, dan tiada wajib meniatkan adaan dan idhafah kepada Allah Ta'ala seperti tiada wajib meniatkan fardu dan mentakyinkan tahun kerana niat ia esok hari itu memadalah daripadanya, dan meniatkan Ramadan yang ini esok hari tidak dapat tiada. Maksudnya di sini tiada percanggahan antara ulama sekiranya seseorang itu menyempurnakan niatnya supaya puasa itu sah, dan untuk membezakan ia dengan puasa lain seperti puasa qada, sunat, fardu nazar atau kafarah dan puasa ganti untuk bulan Ramadan. Seterusnya, tidak wajib hukumnya bagi sesiapa yang berniat secara langsung kepada Allah Ta'ala, iaitu tidak wajib oleh seseorang itu meniatkan fardu dan menetapkan tahun kerana dengan berniat akan esok hari itu sudah memadai, dan wajib baginya pula untuk berniat pada keesokan harinya. Dan puasa yang tidak ditetapkan lafaz fardu di dalam niatnya adalah sah kerana ia bukanlah perkara yang wajib bagi puasa yang wajib seperti puasa bulan Ramadan. Kita pergi kepada niat puasa Ramadan sebulan atau setiap malam. Maksudnya sini, hukumnya adalah wajib bagi seseorang itu untuk memilih sama ada ingin berniat sebulan puasa atau berniat hari demi hari. Dan memadailah bagi seseorang itu untuk berniat sebulan puasa pada malam pertama bulan Ramadan, dan sah puasanya dengan niat seperti di bawah, iaitu nawaitu shauma syahri ramadana kulluhu. Maksudnya, sahaja aku puasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, amalan bersahur dikira sebagai niat. Soal, jika memakan seorang akan sahur kerana puasa atau supaya kuat ia akan terbit fajar, adakah memadai yang demikian itu akan niat atau tiada? Jawab, memada jika ada yang demikian bergerak pada hatinya akan niat puasa dengan segala sifat yang disyaratkan pada niat seperti tergerak pada hatinya ketika itu akan puasa Ramadan kerana yang demikian itu pada walid. Maksudnya sini ada dua persoalan.
iaitu sekiranya seseorang itu bersahur bertujuan kerana puasa atau untuk memberi tenaga semasa berpuasa dengan mengambil minuman supaya tidak dahaga pada waktu siang. Dan kedua, seseorang itu enggan daripada mengambil makanan dan minuman atau melakukan jima kerana takut akan terbitnya fajar. Adakah kedua keadaan ini dianggap sebagai niat mereka untuk berpuasa? Maka jawapannya adalah sah puasanya, kerana bergerak dalam hatinya akan niat puasa walaupun tidak didatangkan secara umum. Maknanya perbuatan mereka ini telah menunjukkan bahawa niatnya untuk berpuasa. Akhir sekali, niat puasa Ramadan pada malam 30 Syakban. Dan jika berniat seorang pada malam yang ke-30 daripada bulan Syakban, aku puasa esok hari daripada Ramadan. Jika ada hari itu daripada Ramadan, kemudiannya itu ia keadaan Ramadan, tiada sah puasanya kerana ketiadaan jazam ia pada niat, melainkan jika dizonkan akan dia daripada Ramadan sebab mendengar perkataan oleh orang kepercayaan daripada sahaya atau perempuan atau fasik atau marahik yang hampir balik atau kanak-kanak yang mumayyiz, maka sahlah puasanya kerana jazam ia dengan niat. Dan jika nyata dengan khabar dua saksi daripada awal bulan Ramadan, tiada lagi berkehendak menjadikan niatnya. Maksudnya di sini, tidak sah bagi seseorang Muslim yang berniat puasa Ramadan pada malam 30 Syakban sekiranya wujud puasa tersebut pada keesokan harinya dengan niat sahaja aku berpuasa esok hari daripada bulan Ramadan, kerana wujudnya perasaan ragu-ragu akan niatnya. Adakah esok jatuhnya bulan puasa Ramadan ataupun tidak, berasa ragu-ragu. Tetapi menjadi sah pula jika niat puasa seorang itu yakin oleh bahawa dirinya bulan Ramadan itu wujud pada keesokan harinya dengan mendengar lafaz yang dikeluarkan oleh mereka yang tergolong daripada orang yang boleh dipercayai, iaitu seorang hamba, fasik ataupun marahik yang hampir balik atau kanak-kanak yang mumayyiz. Kesimpulannya, niat dalam menjalankan sesuatu ibadah adalah sangat penting dalam memastikan diri dapat melaksanakan sesuatu perkara dengan baik dan yakin. Seterusnya, niat merupakan salah satu rukun dalam satu ibadah, dan hukum berniat pada bulan Ramadan adalah wajib. Kerana tanpa niat, seseorang itu tidak dianggap berpuasa walaupun dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dan setiap jenis puasa yang dilakukan memerlukan kepada niat, dan untuk mendapatkan niat yang sempurna memerlukan kaedah yang betul agar puasa itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.